Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Berjumpa lagi kita di dalam video kali ini yang akan membincangkan bab 5 tingkatan 4 gelombang latihan formatif 5.2 fizik tingkatan 4. Lihat soalan yang pertama. Apakah maksud pelembapan? Jadi kamu boleh perhatikan simulasi yang ditunjukkan di mana pemberat digantung pada hujung suatu spring. Kemudian dilepaskan ke bawah atau disesarkan ke bawah. Kemudian dilepaskan, spring berayun tetapi akhirnya berhenti. Inilah yang menunjukkan suatu proses yang dikenali sebagai pelembapan, di mana dalam proses ini tenaga telah pun hilang yang menyebabkan amplitudnya berkurang dan akhirnya amplitudnya adalah bersamaan dengan sifar dan pemberat berhenti. Jadi apakah yang dimaksudkan dengan pelembapan? Di pelembapan ialah pengurangan amplitud satu sistem ayunan dan akhirnya sistem tersebut berhenti kerana kehilangan tenaga. Soalan kedua, lakarkan graf sesaran melawan masa bagi suatu sistem yang mengalami pelembapan. Jadi pelajar kena pastikan melukis dua paksi iaitu paksi Y dan juga paksi X dan melabel paksi tersebut. Jadi grafnya adalah graf sesaran melawan masa, maka paksi Y-nya adalah sesaran dan paksi X-nya adalah masa. Kemudian kita terlebih dahulu perlu menandakan untuk bahagian sesaran iaitu amplitude. Tandakan amplitude. Jadi amplitude ini kita tandakan ada dua bahagian. Bahagian atas dan bawah. Atasnya positif dan di bawahnya adalah negatif. Seterusnya, pelajar perlu menanda masa bagi paksi X. So kita letakkanlah di sini 1, 2, 3 dan seterusnya kita boleh tandakan sebanyak yang boleh. Ataupun boleh buat 2, 4, 6, 2, 4, 6, 8 dan seterusnya untuk masa tersebut. Dan pastikannya adalah seragam. Seragam. Begitu juga dengan jarak di antaranya, pastikan seragam. Seterusnya, apa yang perlu pelajar buat ialah melukis garis. Garis yang melengkung daripada amplitude yang kita dah tandakan tadi ini. Ataupun boleh juga lukis garis lurus. Sebab garis ini hanya digunakan sebagai panduan untuk melukis gelombang yang mana amplitudenya semakin berkurang. Bila dah lukis, kita bolehlah lukis gelombang tadi ini yang mana amplitudenya semakin berkurang. Bila kita melukis, kita kena hati-hati di sini, pastikan tempohnya adalah tetap. Misalnya di sini walaupun amplitudenya berkurang, tempohnya adalah 4 saat. Kita tengok di sini, satu ayunan lengkap 4 saat, satu lagi ayunan lengkap 4 saat, satu lagi ayunan lengkap masih juga 4 saat. Jadi kena pastikan kita lukis ini tempohnya tidak berubah. Yang seterusnya kita perhatikan soalan yang ketiga. Nyatakan 3 contoh kesan resonan terhadap kehidupan manusia. So bila sebut 3 contoh kesan, tidak disebut baik ataupun buruk, positif ataupun negatif. Maka di sini kita perlu jelaskan, berikan 3 contohlah, positif dan juga negatif. Baik, kita lihat terlebih dahulu 3 contoh kesan positif resonan dalam kehidupan. Kesan positif ini maksudnya kesan yang baiklah.
Yang pertama sekali ialah buaian permainan dapat terus berayun tanpa berhenti apabila daya luar yang dikenakan mempunyai frekuensi asli yang sama dengan buaian. Yang kedua, antena radio dapat mengesan isyarat gelombang radio dari stesen radio apabila gelombang radio yang dihantar mengalami resonan dengan gelombang radio yang ditala pada radio. Jadi untuk kita dapat siaran, kita perlu menala radio kita terlebih dahulu. Tapi sekarang ini kebanyakannya telah pun dibuat secara automatik lah untuk menala bagi memperolehi siaran radio tersebut. Jadi yang datang, yang dihantar kepada kita ke radio kita, itu dia ada dia punya frekuensinya. Begitu juga dengan radio kita, kita perlu talakan pada frekuensi yang sama supaya gelombang tadi ini boleh beresonan. Barulah kita dapat menerima siaran yang jelas. Yang ketiga, menggunakan ketuhar gelombang mikro untuk memanaskan ataupun memasak makanan. So, makanan akan menjadi panas apabila molekul-molekul air ataupun molekul-molekul makanan beresonan dengan gelombang mikro yang dikenakan. Jadi, gelombang mikro tadi ini, so dia akan berayun dengan amplitude maksimum. Dia akan menerima tenaga yang tinggi dalam bentuk tenaga haba. Yang seterusnya, 3 contoh kesan negatif ataupun kesan buruk resonan dalam kehidupan. Yang pertama, tingkap kaca bangunan boleh pecah. Kesan apabila mengalami resonan dengan gelombang bunyi berfrekuensi tinggi dari kapal terbang supersonik. Okey. Baik. Yang kedua ialah jambatan gantung berayun dan runtuh apabila ditiup angin. Dan yang ketiga, kenderaan mengalami gegaran apabila melalui kawasan jalan yang berlubang dan rosak. Yang keempat, bagaimanakah pelembapan bagi suatu sistem ayunan dapat diatasi dengan resonan? Jadi sistem ayunan ini kalau dibiarkan ianya berayun, pastilah akhirnya ia akan berhenti sebab kehilangan tenaga. Maka perlulah dikenakan dengan satu daya luar. So, kita kena kenakan daya luar pada frekuensi yang sama dengan frekuensi asli sistem berayun tersebut. So, barulah sistem tersebut dapat berayun dengan frekuensi aslinya dan dapat mengekalkan amplitude ayunan yang maksimum. Jadi, sekian, terima kasih. Jumpa lagi di latihan formatif 5.3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.